Ustazah Isfadia. Terima kasih Ustazah kerana sanggup datang jauh-jauh malam-malam pula ni kan. Untuk Allah, kita buat perkongsian ilmu lah bersama dengan semua yang menonton kita dekat Facebook Live KGM. Apapun hari ni kita punya topik pentingnya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul Zora. Apa yang kalau Ustazah boleh tekankan pentingnya tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat yang dikasihi. Sangat penting kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai individu agung yang mengajar dan membimbing kita. Sebab pertama sekali Zora, saya nak sebut Zora ni teringat Zoro sebab tudung yang saya pakai ni nama dia tudung Zoro. Tak apa Ustazah. Memang comel namanya. Comel. Tudung Ustazah pun comel. Ya, Zora pun comel sangat. Baik, penting sangat kita meneladani Rasulullah sebab itu merupakan tujuan utama kita dihantar ke atas muka bumi ini. Sebab apa? Sebab Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia ini untuk menunaikan ibadah kepadaku. Tapi persoalan dia, macam mana kita nak lakukan ibadah kalau tidak ada contoh, tidak ada teladan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dia telah menghantar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita teladani dia, baru kita tahu ibadah yang macam mana yang Allah suka. Jadi tak mungkin kita boleh melakukan ibadah tanpa Rasulullah. Baiklah Ustazah. Okey. Sebenarnya tak ramai orang tahu apa itu taharah. Jadi apa pentingnya tahu taharah dalam keluarga ni? So boleh Ustazah kongsikan dekat semua yang menonton kita hari ni. Ya, kalau kita lihat kalimah taharah ini, maksud dia adalah suci ataupun bersih. Jadi kita ni time PKPB ni memang kena sangat utamakan kebersihan. Betul, utamakan kebersihan. Kita praktis apa yang Nabi ajar tentang taharah, itu sangatlah penting. Dan begitu juga Zora, dalam erti kata taharah ini, dia yang membantu kita untuk memastikan ibadah kita ini layak tak untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu kisah ni, satu cerita ni. Nak dengar tak? Katanya kisah ni berkaitan dengan Ustazah sendiri? Tak, ni berkaitan dengan kisah ibadah ni. Kisah ibadah, okey. Tukar-tukar. Tak ada cerita yang tu lah. Tak ada cerita. Okey. Tadi dah pakat dah dengan orang. Okey, kisah dia tuan-puan berkenaan dengan seorang ahli abid. Ya. Abid ni maksudnya orang yang sangat kuat beribadah. Dan satu masa bila dia beribadah itu, waktu malam, lalulah pula seekor tikus. Jadi seekor tikus ni dia tak kacau apa pun, dia cuma macam temankan dia. Jadi dia rasa macam rimas dengan kedatangan tikus ni, dia pun bunuh tikus tu. Jadi bila dia bunuh tikus tu, dia mula rasa berdosa. Tikus ni tak ada buat masalah dengan aku, dia temankan aku kan. Kemudian dia mula sedih, dia menangisi tikus tu. Jadi dia kata, apa salah tikus ni? Dia kata memanglah dia haiwan perosak tapi tak ada pun merosakkan aku kan. Jadi kemudiannya dia ambil bangkai tikus tu, dia pun jemur, dia simpan, dan tak lama itu untuk mengenangkan tikus tu, dia buatkan rantai. Allahu Akbar. Dan dipakai. Okey. So kemudian dia pun sembahyang. Jadi bila dia sembahyang, qiyamul lail, beribadah dan sebagainya, satu masa dia berjumpa dengan seorang alim. Orang yang menuntut ilmu, orang yang tahu ilmu kan. Dan kemudian dia pun cerita tentang salah satu pengalaman dia dalam beribadah dan dia tak boleh lupa pengalaman tersebut. Iaitulah dia membunuh seekor tikus nyawa. Nyawa maksudnya nyawa makhluk kan. Jadi dia kata untuk itu aku mengenangkannya dan aku telah pakai dia untuk mengenangkanlah kan macam supaya ingatkan pada diri dia jangan mudah-mudah sewenang-wenangnya nak bunuh makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian orang yang alim ini pandang dia atas bawah. Dia kata, tahukah engkau? Dia kata, sebenarnya ibadahmu itu, solatmu itu tidak diterima. Tak sah. Allahu Akbar. Sebab dia sedang bawa bangkai tikus. Benda itu bernajis. Jadi kita dalam bab taharah tu dia tak settle. Macam mana ibadah nak diterima? Walaupun dia dah cuci bersih. Walaupun mungkin dia cuci bersih, tapi dah benda itu namanya bangkai. Dia solat dalam keadaan membawa bangkai dan membawa najis. Maka tidak sahlah solat dia selama puluhan tahun. Nampak tak pentingnya kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Ustazah, ini mengenai Nabi sendiri. Nabi pernah sebut baginda sallallahu alaihi wasallam sebaik-baiknya contoh dalam keluarga. Jadi boleh tak Ustazah share dengan kita orang secara ringkasnya? Ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum li ahlihi. Orang yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya. Maksudnya kita nak tengok perangai sebenar, tengok macam mana dia layan keluarga dia, Zora. Dahulukan keluarga lah kata.
wa ana khairukum li ahli, dan aku ini adalah terbaik di kalangan kamu kepada ahli keluargaku. Jadi yang paling baik adalah bagaimana dia mengutamakan keperluan keluarga dia, tanggungjawab dia, komunikasi dengan keluarga dia, dan kemudian bagaimana dia mengajak keluarga dia itu ke arah kebenaran. Oh, dapat 4 dah tu. Masya-Allah. Saya pun sebenarnya terkejar-kejar juga macam mana aku nak bawa keluarga aku untuk sama-sama ke arah kebaikan kan. Kadang-kadang bila kita anak, kita rasa macam susahnya macam mana nak tegur adik-beradik ke kan, nak buat kebaikan tu, yang itu yang kita rasa macam ya, betul. Susahlah Ustazah. Kan? Situlah perlu ada, pentingnya ada ilmu, perlunya kita meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab semuanya dah ada kan Zora, tinggal kita ikut saja. Dan malah itu adalah formula untuk orang yang berjaya pun. Orang yang berjaya ni dia cakap apa? Cuba cari jejak orang-orang yang berjaya. So kita buat apa? Ikut saja. So antara orang yang berjaya dalam dunia ini adalah sudah tentu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So buka sahaja sirah baginda Nabi dan follow. Masya-Allah. Tapi kalau diorang nak dapat lebih lagi Ustazah, kat mana? Nak tahu ilmu mendalam ni lah. Oh, okey, kalau taharah dan juga saya sekarang buka kelas daurah wanita, kelas fiqh wanita dan juga kelas parenting secara online, sebab kita tahu dalam keadaan kita yang tidak boleh banyak bergerak, terbatas dan berkumpul sebagainya. semua kan. So pergi saja ke www.isfadia.net dan di sana ada beberapa kelas online, kelas parenting ada, kelas fiqh wanita yang bab taharahnya, bab perhiasannya, bab peranan wanita. Jadi wali-wali keluarga sangat eloklah mendaftarkan anak-anak dan juga isteri, termasuk daftarkan diri sendiri untuk dapatkan maklumat dan ilmu, insya-Allah. Alhamdulillah. Tapi orang kata suami-suami yang bakal suami lah lagi elok sebenarnya ambil kelas ni dulu, belajar macam mana nak apa ni membawa keluarga kita ke arah yang lebih baik. Tepat. Sebab dia biasa akan tanya juga suami dia kan. Anak-anak akan tanya ayah dia. Kalau kita pun kan period pain, lepas tu keluar darah warna macam ni. Bang agak-agak ni period ke tak? Kita pun tanya juga suami kita. Cara kan? nak menjawab tu Ustazah akan terangkan dalam kelas. Ya, insya-Allah. Kat mana diorang nak daftar ke apa le? Tu kembali kepada www.isfadia.net. Okey, Ustazah.